Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 331. Sekarang yang ketiga. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ketiga, mendorong ataupun mereka mendorong kaum wanita Islam bercampur gaul dengan kaum lelaki. Muncul susu maini dan toto. Ni anime kot, kartun kot. Yang memakai pakaian-pakaian rantai dan gelang perempuan. Mereka pula di make up dengan berbagai krim dan bedak. Pendek kata, muka mereka diperlakukan seperti muka perempuan sepenuhnya. Jadi Kak Abang kata, malam ni kita nak sambung ya. Nak sambung perbahasan dalam tajuk menghapuskan bentuk keluarga Islam. Yang mana penulis kitab ini ingin berkongsi dengan kita kaedah yang digunakan oleh golongan musuh Islam, bagaimana mereka merancang perkara-perkara yang bersangkutan dengan kaum wanita Islam, seperti mana yang telah kita bahaskan pada perkara yang lalu. Bagaimana antara langkah yang diambil oleh mereka dengan cuba menghapuskan sistem perkahwinan dan pembentukan keluarga Islam. Dalam arti kata lain, mewujudkan perhubungan bebas di antara lelaki dan perempuan di dalam masyarakat Islam. Begitu juga perkara yang kedua, mendorong wanita Islam keluar bertabarruj. Nak kata kempen supaya orang perempuan, orang Islam ni, muslimah ni keluar supaya dia memperagakan cita-cita dia, berhias bukan pada tempatnya. Dan yang ketiga, bagaimana mereka mendorong wanita Islam supaya bercampur gaul dengan kaum lelaki, bersesak-sesak di jalan raya dan yang sama waktu dengannya. Maka untuk mewujudkan suasana tadi, maka seperti mana yang telah dinyatakan di sini, akan terhasilnya keadaan-keadaan bagaimana apabila orang lelaki khususnya bercampur gaul dengan perempuan, ada kalanya dia tertarik ataupun dia jadi terikut-ikut sifat-sifat keperempuanan yang sepatutnya tidak ada pada seorang lelaki. Akhirnya kita nak sambung malam ini, munculnya sosok maini dan toto yang memakai pakaian-pakaian rantai dan gelang perempuan. Dia nak cerita bagaimana apabila berlakunya pencampuran antara lelaki dan perempuan, secara tidak langsung mewujudkan satu konflik dalam diri lelaki khususnya. Dengan mana anak-anak muda ni dia lebih suka meniru gaya perempuan. Macam kita dah bahas pada minggu yang sebelum ni lah. Apabila orang lelaki ni dia terpengaruh, bila dia berkawan environment dia tu perempuan, ada kalanya dia terpengaruh dengan sifat-sifat dan keadaan keperempuanan tersebut. Maka mereka munculkan watak-watak seperti yang dinyatakan di sini. Watak katun ni maknanya ni.
Yang mana mereka pula di make up dengan berbagai krim dan bedak. Pendek kata, muka mereka diperlakukan seperti muka perempuan sepenuhnya. Nah, abang kata kartun-kartun ni merupakan kartun-kartun lelaki. Tetapi di make up, di bedak, seperti mana yang dirasakan oleh penulis kitab ini kepada kita, yang mana ianya menunjukkan seakan-akan sifat seperti mana sifat keperempuanan. Maka dalam masa yang sama muncullah orang-orang perempuan yang meniru gaya lelaki. Nah, abang kata tadi orang lelaki tiru cara perempuan atau gaya perempuan, kena tengoklah kan. Begitu juga sebaliknya akan munculnya orang-orang perempuan yang meniru gaya lelaki. Dia tu perempuan tapi nak jadi lelaki. Dia tu lelaki tapi nak jadi perempuan. Ini dia panggil konflik ni. Tak tahu dia ni gender dia apa. Lelaki ke perempuan. Bila dia tanya kita, aku ni lelaki perempuan? Jangan. Mujuklah kita yang ada kat sini ni kemah belakang. Paling tak pun misai tadi. Tak pun janggut. Ni misai pun tak tiba, janggut pun cukup. Tahu. Bikin elok. Itu keedah yang Tuhan bagi kat kita. Kita kena cara lah. Tapi kita pula nak order lagi nampak lawa. Payahlah. Mereka memakai pakaian lelaki dan berperangai dengan perangai lelaki. Nak baca orang perempuan ni yang panggil nak jadi lelaki ni, dia pakai pakaian lelaki. Lepas tu dia berperangai seperti mana perangai lelaki. Jalan ni sepak bangku semua. Jadi kena tengok dalam TV lah kan. Skin fit juga dah. Dia panggil apa nama? Tanky. Nak kata lelaki perempuan yang menyerupai lelaki. Lepas tu pula ada teman perempuan kata yang tak tahan. Alah sebab dia lelaki, so dia pandai pula jadi teman perempuan. Padahal keadaan tanky ni dia kawan perempuan dengan perempuan. Tapi dah perempuan nak jadi lelaki. Lepas tu ada pula perempuan ikut dia. Nanti kita tak tahan dia. Tak ikut kita juga pula. Kalau tak juga tak habis. Alright. Maka di bawah tekanan perempuan ini semua pihak lupa sabda Rasulullah SAW. Yang mana Nabi pernah menyatakan dalam sepotong hadis qala Rasulullah SAW. La'anallahu al-mutasyabihina minal rijali bin nisa wal mutasyabihati minal nisa'i bil rijal. Atau kata Rasulullah SAW. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat lelaki ataupun laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Tuhan laknat. Nah, kata tak mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Tuhan melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Tadi tu hidup depa dia tengok serabut. Hidup yang tidak memiliki keberkatan. Itu keadaan hidup ni, benda yang kita nak cari adalah keberkatan. Bila kata berkat ni walaupun sikit cukup, tidak lena, tak kacau ataupun kita bagi tak susah hati. Ni zahir nampak macam ceria. Hakikat dia Tuhan jaga yang tahu Ustaz. Oh, Leri. Kita ingat kan bagus dalam muka dengan comel, dengan cegak, dengan pakai semua cantik, harta besar, rumah besar, rupa-rupanya jiwa kacau. Sebab apa jiwa kacau? Tak ada keberkatan. Oh dia, dia menggaji ataupun gaji besar, bini pun gaji besar, tapi tak tengok siapa. Rupanya tengok bilik asing-asing, pun lagi beri. Tak pun dia ikutkan masalah kan, tapi bilik kaki asing. Single bed tu kan, ada kaki dia satu, kaki bini dia satu. Kita tengok dekat yang master bed tu. Hak queennya tu, hak queennya tu. Dia tak. Dia beli satu dia, satu untuk dia, satu untuk lelaki dia. Tak. Ada ni dalam masyarakat kita ni. Jadi hidup ni yang penting adalah keberkatan. Whatever benda, siapa jual kita, di mana jual kedudukan kita, itu bukan persoalan. Yang penting kita mendapat berkat daripada Allah Ta'ala. Bila dapat keberkatan ni, kita akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bila tak berkat ni, banyak mana pun tak cukup. Sikit lah memang nama pun tak cukup sikit. Tapi kalau berkat, sikit pun cukup ataupun sikit pun mencukupi, apatah lagi banyak. Jadi orang-orang yang berperwatakan seperti mana perkara tadi yang mana Nabi sebut telah dilaknat oleh mereka, telah dilaknat mereka oleh Allah Ta'ala. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki.
Maka orang-orang yang menyeru supaya ditonjolkan kembali nilai-nilai Islam dianggap orang asing oleh masyarakat, seolah-olah sejarah kemanusiaan telah mengulang kembali apa yang diperkatakan oleh Al-Quran. Nah, abang kata bila kita ajak dia kata ni kebebasan. Ustaz memanglah boleh cakap pandai. Ustaz bukan rasa apa yang saya rasa. Buah dua telinga Ustaz tak ada guna. Ustaz tak rasa apa yang saya rasa. Ustaz bukan tahu sejarah silam saya. Dia mula. Dia kata yang saya jadi perempuan ni bukan sebab apa. Dia mula mengatakan kalau di sejarah silam ni memang ada sejarah silam pun. Jadi nak abang kata orang-orang yang menyeru supaya ditonjolkan kembali nilai-nilai Islam dianggap orang asing oleh masyarakat. Sebab tu masyarakat pula kata biarlah. Dan dia nak nikah jantan dengan jantan, perempuan dengan perempuan, bagi pilah. Jadi itu depa ada blog depa seksualiti merdeka. Minta supaya LGBT, lesbian, gay, transsexual, bisexual. Itu yang disebut ni. Lancak elok aku ni pun. Macam ada mengapai matan dah pula. Minta supaya mereka dikaktirah oleh masyarakat. Ini benda yang ngeri dalam hidup kita. Jadi itu benda-benda lain ini kita kena kembali kepada agama. Habis itu bila ada orang menentang, orang yang menentang itu dianggap orang asing oleh masyarakat. Kalau sebab semua pakat gay, semua pakat seronok, lesbian, semua pakat transsexual, bisexual ni, maka kita yang nak nikah elok ni kita pelik kan? Sebab apa? Sebab kita duduk dalam masyarakat pelik. Macam kita kan, semua orang pakai baju Melayu, pakai jubah, tapi kita pakai baju nombor 7. Tak pelik. Tak pelik. Ya, betul. Aku silap padang ke apa? Oh, ni bukan padang bola. Ni surau rupanya. Ingat padang bola. Sama juga yang kita pakai jubah kan. Orang pakai semak pendek ni bola, kata kita duduk tengah kan. Betul ya, betul. Itu yang ni memang. Hari ni semua. Bila masyarakat kalau betul, maka keadaan dia akan jadi seperti mana keadaan dia. Jadi kita nak ajak dia buat baik, jangan rasa kita ni orang jahat, jangan rasa kita ni orang asing. Seolah-olah kata penulis kita ini, sejarah kemanusiaan telah mengulang kembali apa yang diperkatakan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tuhan kita dekat kita tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Maka berkatalah oleh siapa ni? Oleh orang-orang kampung yang mana Nabi Lut ajak mereka kembali kepada jalan Allah. Keluarkanlah keluarga Lut dari kampung halaman kami. Sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang suci. Dia candek kita. Dia datang papi pula, datang kami jahat, papi lah cari kampung apa, rapiknya. Dia boleh candek kita itu sekolah juga lah. Tuhan dah cerita dalam Al-Quran. Nampak kata bagaimana kaum Nabi Lut ni, Nabi Lut berdakwah kepada mereka supaya meninggalkan LGBT mereka pada ketika itu. Boleh faham? Lesbian, lepas tu apa nama gay, yang dilakukan oleh umat-umat Nabi Lut, supaya mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar tadi. Dia berkata ni yang papi hamba Lut pula. Sebab apa? Sebab dia orang suci, kita semua orang tak boleh. Dia boleh condemn lagi Nabi Lut tu. Dia kata apa? Dia panggil orang-orang yang suci. Oh, takkan. Dan mereka pula berbangga dengan kemaksiatan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi akhir zaman dia lebih dua. Bila kita ajak dia buat, dia kata tak apalah, apa orang bagus yang bawa orang surau, apa orang masjid, kami siapa, tinggalkanlah kami di sini. Biarlah kami pergi dengan lagu-lagu kami. Dia punya apa itu dia tidak. Maka perniagaan seks bertambah, nafsu melonjak-lonjak dan sukar diredakan. Jadi bila benda ni dibiarkan berterusan, maka inilah yang berlaku. Perniagaan seks bertambah, rumah-rumah pelacuran tumbuh bak cendawan selepas hujan. Bawah Syariah, contoh atas rumah pelacuran, contoh ya. Bawah ada kedai sekerap, atas rumah pelacuran, tak ada kedai sekerap orang tadi. Bawah ada video game, bawah ada karaoke, atas tu belakang tu dah ada macam-macam. Yang kita ada baca dalam soal dan yang sama waktu dengannya habis. Jadi benda-benda lagu ni tumbuh. Sebab apa? Sebab ada demand, permintaan tu ada. Yang duk minta pula orang kampung, yang tu yang tak ada. Aduh. Alah, sejam RM3, sejam RM4, siapa lah hati orang kampung lah. VIP mana ada bro, sejam RM2-3, low class. Dia rati-rati, tak pun ribu-ribunya.
Jadi nak abang kata perniagaan seks bertambah, nafsu melonjak-lonjak dan suka diredakan. Sebenarnya dia kata, tujuan utama seruan ini ialah untuk meruntuhkan akhlak, nilai dan segala pengajaran Islam berhubung kehormatan diri dan kesucian. Dia benda ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meruntuhkan akhlak orang-orang Islam, especially perempuan-perempuan mereka dan juga masyarakat Islam secara umumnya. Okay? Meruntuhkan akhlak, meruntuhkan nilai dan segala pengajaran Islam berhubung kehormatan diri dan kesucian. Okay? Abang kata orang Islam ni aurat dia cukup jagalah. Kalau orang perempuan ni kita sebut orang Melayu sendiri dia. Tu yang sampai ada lagu siapa bilang gadis Melayu tak menawan ni. Nah, abang kata budak Melayu ni, gadis Melayu ni dia ada, dia punya identiti diri sendiri. Dululah, lah macam tu ada lah. Lah bukan dia malu pun. Naik motor tak pakai tudung tu dia tak malu tu. Cuba tengok orang dalam kampung atau dalam taman kita orang ni. Nak suruh orang buat baik senang nak cegah kemungkaran tu. Sampai bakat tunggu dekat lorong taman buat, siapa yang keluar tak pakai tudung tahan motor dia. Bro, tak bro lah dah. Ni, adik kau pakai tudung mesti keluar boleh. Mampus tak boleh buat. Kalau boleh buat lah. Kalau nak tengok pak dia menjumpa hang sini engkau. Orang lah ni kena sini engkau ya. Kita tak tahan tu. Tak pun dia nak letak panjang dari depan rumah depan hidung kita. Try. Benda ni boleh try. Okay. Tak suruh dia buat baik senang. Okay. Mainlah sembahyang. Tinggal suruh buat baik dah tu. Mainlah sembahyang. Padahal dia tak main pun. Okay. Azan bertanak lah. Masjid buat tak siap-siap lagi ke. Ingat boleh masuk dalam masjid baru. Tak boleh pergi juga. Kontraktor lari. Takkan. Itu kita Melayu ni. I'm sorry to say. Suruh kontraktor Cina buat. Masa siap lama dah. Tengah marah. Leceh lah bangsa aku ni. Nak jadi apa aku pun tak tahu. Padahal bukan dia pun tak kenal. Kes dah ada dah. Buat orang atas suntuk. Ingat kita begitu lah. Tak, bagi juga. Sebab masjid sini juga. Tak. Lari! Tak ada apa ni. Susahlah hidup ni. Habis tu dia lah kita tak fikir benda-benda lagi tu. Itu bila tak buat apa? Pakai tak buat tu memang. Apalah pakai dibuat? Saya apa? Sambung terus lah. Gami orang cek berok buat sendiri. Kau nak banner tengok kemana dia lah. Kan? Banner motor masuk dalam Facebook. Datang. Okay? Lalu pakai buat geram sekali. Kita bergerak dibuat. Apa macam tu? Okay. Okay. Mai kami buat tak kontrak kita ni dah ada. Guna biar di masjid ni geram dia. Sebab geram tu boleh. Pakai dah. Okay. Jadi dah nak kata tak ada tau. Okay. Habis tu nak ajak buat baik senang. Tapi nak mencegah kemungkaran letih. Memang letih. Okay. Sebab benda ni fokus dia apa? Nak menghilangkan akhlak, nak menghilangkan nilai-nilai, nak menghilangkan segala ajaran-ajaran Islam yang berhubung dengan kehormatan diri. Tak kira sebab itu kaedah apa pun hidup kita kita ni kena betul. Sebab itu hati ni kena betul tuan-tuan dan perempuan. Buat kerja apa pun hati ni begitu. Suruh buat masjid pun teruk. Masjid ni tempat kita nak beribadat ni bro. Kalau suruh buat padang bola gagah sikit. Ni suruh buat masjid ni. Kontraktor juga marah kat aku. Tak marah apa bro. Usahlah di atas apa yang telah kita lakukan. Sebab kaedah kita kalau tak mampu bagi orang yang buat. Kau susah lah. Kaedah ustaz bukan tahu, ustaz bukan menjaga. Sebab aku tak jaga, kita tahu. Jadi nak abang kata benda lagu ni yang kita kena faham. Sebab apa? Itulah nilai, itulah akhlak dalam agama kita. Tunggu depan rumah saya. Ni bila nak kita buat kontraktor ni pun nak letak lah apa yang ada. Melayu punya style. Dan suruh buat dapur sikit je pun. Main 2 hari, 3 hari tak main. Main 3 hari, 2 hari tak main. Kemarin main ni tak main pula. Dia tension. Ngeri. Rumah aku Cina buat 3 bulan siap. Dia batalkan nak promote pula kah? Tak. Nak abad letak perbandingan. Anak sakit hati tidak tak elok kah? Anak semua dia berbuat siap, hati tidak elok. 85 every day except Sunday. 3 bulan siap. Motak. Sebab apa? Hari tu kita orang Melayu tak boleh pergi. Allah bagilah tekun kah, pinset kah, ngayak tu lah. Sebab apa? Sikap kita sendiri. Tidaklah sikap kita tak mau ikut agama pula.
Padahal dia tak tahu perniagaan ni merupakan antara 9 per 10 rezeki yang Nabi sebut ada dalam perniagaan tersebut. Orang jaga ni kalau tak untung, bohong lah. Jaga minyak wangi pun untung, tahu. Tanyalah bro, kita jaga minyak wangi. Jadi nak hampa kata, jaga ni 9 per 10 untung. Apatah lagi Nabi menyatakan orang yang benar dalam perniagaannya, dia mati seumpama dibangkitkan di akhirat esok maupun hari Nabi ni bersama dengan golongan para syuhada. Tarah orang berniaga kalau dia berniaga betul. Itu Tuhan sebut dalam Al-Quran, wa'auful kaila wal mizan. Maka apa nama? Wa'aufu maksud kata adilkan, samakanlah timbangan dan juga apa nama sukatan. Nah, abang kata orang berniaga ni dia kena berniaga sungguh. Dia kena berniaga bagi betul. Itu keadaan hidup ni kena ada, dia kena ikut agama. Dia tu kalau tak boleh, gate lain kita hari ni siap, jangan disebut. Ni pandai-pandai sebut. Apa sebut buat, tension tak tentang. Orang ni tension orang gambar ni. Apa ni kalau tak boleh lah tension. Orang batas situ tension tak boleh. Dia batas situ. Apa sebut? Batas sini. Jadi tak apa kata benda-benda lagu ni lah yang berlaku dalam masyarakat Islam kita. Nilai-nilai tak ada, akhlak tak ada. Orang nak percaya lagi. Tak percaya lah. Tapi dah keroni yang dah. Percaya lah. Maka kepada mereka yang masih menuntut supaya memberi ruang yang lebih luas kepada percampuran antara lelaki dan perempuan dan meniru tradisi hidup Eropah, elok merenung ucapan seorang penulis terkenal bernama Helen Stanbury dalam sebuah muktamar kewartawanan di Mesir. Dia kata orang-orang yang masih lagi nak memperjuangkan supaya adanya percampuran antara lelaki dan perempuan. Nampak kata pemerintah lah yang disebut kat sini. Sebab pemerintah ni yang boleh buat kelak dasar. Pemerintah yang buat dasar. Kita ke bawah ni nak kata apa, ikut lebih balik dia. Arahan kata tahan, jangan bagi masuk. Kenalah tahan. Dori pun orang tahan lah. Orang tahan. Katanya bersepah ni salah apa? Arahan. Kenapa ni salah? Relax tau. Ngeri. Esok datang pun datang. Kenapa ni? Kalian suruh juga arahan. Ya betul. Kan, protect jangan bayar. Kereta pun tak ada. Apa nama, tayar lepak belakang semua tak ada. Kita mereka standard lah. Kan, kena tahan. Sebab apa? Arahan. Tak tahan. Hidup dah ngeri je. Berarti tak boleh tertawan. Berarti tak apa. Kan, berarti tak apa. Jangan terdengar saja. Bukan siap tak itu tak apa. Arahan-arahan apa arahan. Jadi itu benda ni kena berarti. Jadi kita hanya menurut perintah ni. Saya hanya menurut perintah. Jadi orang yang mengeluarkan perintah itu kena reti. Jadi dia sebut dekat sini kepada mereka yang masih menuntut supaya memberi ruang yang lebih luas. Nah, ada kata orang yang bertanggungjawab, pemerintah khususnya dan yang sama waktu dengannya, yang memiliki kuasa dan apa nama undang-undang untuk mengeluarkan perintah tadi. Supaya apa? Supaya berlakunya pencampuran antara lelaki dan perempuan dan meniru tradisi hidup Eropah. Dia kata cuba renungkan ucapan daripada salah seorang penulis terkenal yang bernama Helen Stanbury dalam sebuah muktamar kewartawanan di Mesir. Dia kata apa? Tengok wartawan dia kata apa. Dia kata cegahlah percampuran antara lelaki dan perempuan. Kami di Amerika banyak menerima padah dari percampuran ini. Dia kata apa ni kalau boleh, tak kira lah gambar pun, bila dia cakap ni dia general lah. Padahal benda yang dia cakap ni Islam dah habak lama lah. Dia kata cegah percampuran antara lelaki dan perempuan. Sebab mereka di Amerika dah pun menerima padah dari percampuran ini. Masyarakat Amerika sekarang merupakan sebuah masyarakat yang penuh dengan kehidupan bebas dan lucah. Memang gambar lucah semua main bebas. Dan abang kata keadaan yang berlaku dalam masyarakat dia penuh dengan kebebasan dan juga kelucahan. Mangsa-mangsa percampuran antara lelaki dan perempuan sekarang memenuhi penjara-penjara, kaki-kaki lima, bar dan rumah-rumah buruk. Bar. Nah, abang kata disebabkan oleh percampuran tersebut, masyarakat dia banyak duduk di penjara-penjara. Yalah. Jealous. Sebab ada juga manusia ni dia jealous walaupun duduk dalam masyarakat campur pelik tu. Dia jealous juga. Jadi bila tengok bini dia laki dia usung, dia bunuh bini laki dia lain juga. Mana kita dah beritahu. Jadi nak abang kata, mereka yang duduk dalam keadaan percampuran tadi, yang mana masyarakat dia akhirnya, masyarakat di sebuah negara yang kita kenali sebagai Amerika Syarikat, kebanyakan duduk berjarah. Tak pun duduk kaki-kaki lima. Sebab apa? Kecewa dalam kehidupan.
Kita tengok dalam TV tu lah. Bukan kata mereka sebab kita boleh buku lah. Sebab kita akan ambil model yang sama. Right? Kaki-kaki 5, bawah dan juga rumah-rumah ini. Sebab apa? Sebab berlakunya percampuran lelaki dan perempuan tanpa ada batasan agama. Jadi Islam ni Nabi dah sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. La ifrat wa la tafrit. Jangan kita lebih sangat, jangan kita kurang sangat. Ambil padan-padan yang kita. Okey. Jadi itu kelas-kelas agama, sekolah-sekolah agama dulu dia divide. Kalau tak boleh pun, kalau dah memang sekolah tu susah. Sebab sekolah agama ni dia susah. Okay. Terutamanya sekolah dulu ni dia panggil sekolah-sekolah agama rakyat. Aku ni main dah sekolah agama rakyat lah. Sekolah pun ada tingkat ya, tak boleh tengok sekolah 3 tingkat. Tempat sekolah semua ni 3-4 tingkat kecil ni. Kan? Okay. Ustaz setiap juga macam mana cara tak boleh pisah. Bubuh orang lelaki depan, bubuh orang perempuan belakang. Kita orang gagah ni. Sebab bangunan tak cukup. Okay. Tak pun dia bubuh orang lelaki balik sebelah, orang perempuan sebelah, dia bubuh belah hadang sebelah. Takkan. Dia tengok bubuh hadang tu, dia nak pergi tengok. Dia kalau tak hadang tak apa dia lah. Ni dia hadang pula lah. Itu yang dia nak ni sangat. Tu yang ustaz rombah dia tak kira. Jadi nak abang kata dia cuba buat sedaya mungkin. Tapi kita tak payah lah ni gagal sikit tu. Jadi nak abang kata benda-benda lagu ni sepatutnya tak berlaku di dalam negara Islam. Apa salahnya kita buat bangunan ni orang perempuan, bangunan ni orang lelaki. Tak apalah kita dah cuba halang, dia nak melompat juga tu nak kata apa dia. Memang dah kaedah manusia ni hak benda tak bagi tu dia puluh no. Macam kambing kan. Rumput kita bagi, daun apa nama, daun nangka kita letak bagi, dia bergarang kan. Tutup kat rumah elok, nanti kita geram. Dia kata, orang pun dia kurang butuh lah. Benda yang tak bagi tu dia puluh, macam kambing lah juga. Habis tu kita tengok hikmah Nabi-Nabi ni kebanyakannya Allah Ta'ala suruh mereka ni pelihara kambing sebelum melantik ataupun dilantik menjadi Nabi. Hikmah dia apa? Kesabaran. Okay. Sebab nak dakwah ni bukan senang. Okay. Nak belah kambing banyak senang. Siapa pernah belah kambing tak ada? Belah kambing di dalam kandang ni tak jadi. Ni belah kambing bebas di padang yang merumput. Tidak tak jumpa hantar karun lama. Tapi kita kata ini Ahmad Al-Baq yang punya. Okay. Sebab apa? Kes belah kambing dia. Okay. Jadi nak kata kambing ni bukan dia ingat kata. Jadi orang dia tak ingat datang ni dia sama lah. Bukan sama level. Tapi dia punya perwatakan tu lebih kurang betul lah. Tapi kalau sebut sama level tu kita tak boleh marah. Sebab Tuhan sebut lagi kasar. Ataupun Tuhan sebut lagi terang pada tu dia. Ulaika kal an'am kata Tuhan. Okay. Mereka ni macam binatang ternakan. Masuklah kambing. Okay. Balhum awal. Bahkan mereka tu lebih sesat daripada binatang ternakan. Siapa? Orang yang ada biji mata tak mau melihat kebenaran Tuhan. Orang yang ada telinga tak mau mendengar kebenaran Tuhan. Orang yang ada hati tak boleh nampak. Yang ni kata betul, yang ni kata salah. Itu kata binatang. Sebut macam kasar je. Padahal Tuhan sebut binatang ternakan. Boleh buat korban kalau binatang ni. Tapi lihat-lihat sangat boleh makan lah. Kita boleh maka dengan duit tariah ni. Jadi nak abang kata ni keadaan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala supaya kita memahami perkara tadi. Jadi penulis ni habaq terang-terang. Okay. Dia kata kalau berlakunya percampuran antara lelaki perempuan, maka terimalah akibat-akibat daripada percampuran tersebut. Dan sekarang memang kita menerima akibat daripada percampuran antara lelaki dan perempuan tadi. Okay. Jadi buku ni dia buka minda kita supaya kita melihat, supaya kita memandang, supaya kita insaf di atas apa yang telah berlaku di dalam masyarakat kita dan kita berusaha untuk mengubah keadaan tersebut bermula daripada diri kita sendiri terlebih dahulu. Memang. Nah, abang kata perubahan ni kita kena buat dalam diri kita dulu. Habis tu kita ipak duai. Dia bukan boleh suka-suka pergi salam semua. Ni ipak duai pun tak boleh nak belah lagi. Dia kira nak salam petang raya ya. Bukan kata raya je. Dia orang kat ipak pun mindang dengan suara tangan. Cium tangan lagi. Lihat. Yang tu pun tak boleh nak settle. Nak tembang benda besar-besar. Hanya kata salam dulu dengan kat ipak. Hanya kata salam dulu dengan adik ipak. Faham? Sebab dia bukannya apa nama Haji Nabi dengan kita. Dia bukannya dia bukan Haji Nabi. Sebab dia silap sebut ni. Dia bukan mahram kita. Dia Haji Nabi. Maksudnya kita boleh berkahwin dengan dia. Kalau kita bercerai dengan isteri kita lah.
Okay? Dia bukan haram mu'abad, dia haram mu'akad saja. Dia haram sementara. Itunya orang mati kau ambil adik pula. Oh, nikah sepadu kan? Habis sepadu tu dia tiba dia. Tak boleh sama. Cari dah perlu lain siapa. Dia ada perlu tu, dia ada umur, sabar cat. Jadi dah orang kata, sampai yang tu pun tak ketahuan. Itu nak kata raya lepas, salah yang berah dan cat. Aku lemah tengok orang tadi. Itu pun celaka dengan sedang kita ini, tak tahu. Sabar Zat, sebalut lah pala nak main lah. Ingat tadi balut sama lah. Sampai tak ketahuan. Jadi nak abang kata, dia suruh kita bermula pada diri kita terlebih dahulu. Okay? Kita kena tengok anak diri kita, kita kena tengok diri kita. Okay? Mudah-mudahan kita menjadi kita ni, kita mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita tengok keadaan yang keempat ataupun perancangan yang keempat. Apa dia ni? Mereka cuba menghancurkan sistem kepimpinan dalam Islam. Kaum wanita didorong supaya menuntut persamaan dengan kaum lelaki dalam segala aspek sehingga kepada hak mewarisi harta pusaka. Sebiji. Jadi tak kata apa yang berlaku dalam negara kita ni sebiji dengan apa yang kita mengaji. Sebab saya ada sebut kan, dia cuma ekspor je. Dia ekspor benda yang dah ada dekat tempat dia supaya masuk ke dalam negara-negara orang Islam. Okay. Habis tu orang perempuan dengan semangat femina. Okay. Gelombang femina yang mana orang perempuan ni minta kesamarataan. Itu yang dia kata pembahagian harta pusaka tak adil. Kan? Lebih-lagi dia pula yang menjaga si ayah tadi ni dan juga si ibu. Orang lelaki macam biasa duk talut dengan ayah ya kan. Orang lelaki ni pula taib dia bila menikah duk lebih bini. Tu orang panggil taib. I'm sorry please. Faham kan? Faham tak apa? Semua orang kata setuju ya. Okay, kita dia tak salah apa. Okay, jadi nak apa kata? Orang perempuan minta kesamarataan. Okay. Sebab apa? Sebab mereka cuba menghapus dan menghancurkan sistem kepimpinan dalam Islam. Dia kata dia yang bela mak teruk, mak duduk di rumah dia lagi. Datang main dekat atas pusaka, apa dapat dua, aku dapat satu panggung. Adil lah dia kata. Fikir logik tak? Orang perempuan dia statement, fikir logik dia. Orang perempuan orang kat lelaki pun berdua. Fikir logik tak? Nanti pun kena buah tu minum tak? Betul juga lah macam tak logik kan pula. Inilah buah penyakit lah. Penyakit yang diimport daripada barat. Alright? Mereka cuba supaya minta orang perempuan ni dia sama level dengan lelaki. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam segala aspek sehinggalah kepada hak mewarisi harta pusaka. Sedangkan hak mewarisi harta pusaka ni Tuhan sendiri yang buat declaration. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi orang lelaki itu dia akan dapat dua daripada orang perempuan. 2/3. Okay. Dapat orang lelaki dapat 2 panggung, orang perempuan dapat panggung. Itu kaedah yang Tuhan letakkan. Sebab apa? Sebab tanggungjawab lelaki itu lebih berat daripada orang perempuan. Tapi bila dah bercampurnya macam perkara-perkara sebelum ni yang dia sebut, dah berlakunya orang perempuan berkena talut dia kerja, padahal tanggungjawab kerja ni orang lelaki. Jadi itu pun dah pesan kan, siapa yang ada niat nak menikah lebih pada seorang, suruh bini berhenti kerja, belah 4 orang, jangan bagi kerja, baru hang gentleman. Ini seorang pensyarah USN, seorang pensyarah USN juga, tapi dekat sini ni hak diri kan. Semua tutup pensyarah saja. Main kan, laki main surah pun naik apa? Naik apa? Laki main surah pun mau tahu. Jadi nak abang kata kalau betul-betul nak jadi gentleman, bini duduk rumah, aku kerja tak apa. Sebab apa? Sebab memang tanggungjawab kita. Orang marah benda ni. Sebab apa? Sebab lah ni kan kebanyakan yang pandai budak perempuan. Budak perempuan yang mana masuk universiti dia. Budak perempuan yang orang kata apa nama lebih terkehadapan. Memang akhir zaman lagu tu. Jadi bila dah jadi lagu tu, secara indirectly, bila main benda-benda lagu ni, dia akan jadi macam ni juga. Dia kata dia pun biar kerja, abang pun biar kerja. Ingat abang seorang biar kerja, cik pun biar kerja. Pasal apa? Cik belah mak, abang tak belah, abang dapat lebih jadi sikit. Dia pula. Inilah penyakit yang akan timbul dalam masyarakat kita, secara sedar ataupun kita tidak sedar. Jadi itu dia sanggup menentang hukum Allah Ta'ala. Dia minta supaya harta pusaka diberi sama rata. Walaupun ikut keadaan faraid, kita dapat lebih. Orang lelaki pula, wah tu cari tukang syarif pun. Selama sebab boleh diam. Abang pula dia minta pun, I'm sorry to say.
Kan? Apa yang senang nak jadi abang dalam keluarga ni? Nak jadi kepala kuasa besar ni? Kalau dia pun teruk, mau tahu, tu yang ada berkeliling dia balik. Bukan bersepak apa, macam itu je. Tapi kalau abang yang betul-betul genius, kalau abang betul-betul duit kemai lah, abang tu tak banyak ada duit, memang dia tak buat duit tu lah. Tapi kalau abang pun dia tak ada duit, tapi ada iman, dia tak ada orang yang bermain lah, kita bagi sama rata. Tak ikut faraid pun tak apa, semua ahli waris ni setuju untuk bagi sama rata. Okey. Sebab faraid ini dia nak menentukan setiap orang yang layak ashabul furud mendapat harta pusaka. Ya, itu saja sebenarnya kaedah faraid ni. Nak menjamin hak orang yang layak dapat. Sebab kaedah bila mati dengan anak Adam, 5 orang dia akan dapat. Mak dia, pak dia, isteri dia, anak lelaki, anak perempuan. Ni 5 dia akan dapat. Wajib dapat dia bagi. So bila mati, kita dah tak apalah, kita banyak bahagilah, cuma tak mahu nak galuh sangat dengan duit pak ni. Walaupun pak tinggal memang kita 3.4 juta. Dia kata pak pun tinggal tu sikit. Tu kira sikit tu. Kalau ismit ulang aja, harta ismit dalam negara, harta ismit luar negara pun ada lagi. Hak perempuan dia boleh jibat hak yang luar, hak dalam yang dia. Hak luar tu Sulaiman akrakan pula kena dicari. Yang Syah Selamat Akrakan pun tak declare hak gap dia. Tunggu juga Abdullah Hukmi. Dia kemana? Jadi nak ada kata. Tak balik lagi kata kata. Itu dah jadi apa? Tak claim. Tapi yang dia berkelahi ni sebab apa? Sebab abang duk berkerah ya. Dia kata aku abang. Aku kan abang. Dia buat saya elan abang dia. Tak tengok elan abang. Dia bully dia semua boleh tengok. Aku kan abang. Dia teraku ke abang tu. Jadi abang kata ini keadaan yang berlaku. Inilah yang dilakukan oleh Aminah Said, duta musuh-musuh Islam di Mesir. Ini dia khususkan di Mesir. Nah, abang kata seorang perempuan yang bernama Aminah Said, bukan Aminah Wadud. Aminah Wadud tu haknya baru main kat venue. Baru main kat venue ada. Baru main kat belah-belah gitar ni kan. Haknya dia pun jadi ikut imam juga. Dia tak tahu Aminah Wadud. Adik-adik Aminah Said dia juga sebenarnya. Seruan ini masih dilakukan hari ini oleh seorang penulis berpahaman Marxis, Ahmad Bahauddin, dalam akhbar harian di Al-Ahram, Qahirah. Ini nak baca dia cerita benda yang berlaku di Mesir. Yang mana Aminah Said ini dia menuntut kesamarataan antara lelaki dan perempuan. Manakala Ahmad Bahauddin ini yang berpahaman Marxis, komunis, yang mana dia merupakan salah seorang penulis akhbar harian di Al-Ahram, salah satu surah Abad Qahirah. Al-Ahram ni macam kata piramid. Ahram tu piramid. Jadi nama sahabat tu Al-Ahram. Macam kita pun sini lah juga. Dia pun musuh lah akhbar-akhbar dia. Maka musuh-musuh Islam juga mengemukakan penyelidikan yang menyatakan dengan mensifatkannya sebagai penyelidikan ilmiah. Coba. Mereka buat penyelidikan, mereka buat R&D. Mereka kata ni, tengok secara ilmiah macam statistik, tengok dia kata yang ni budak perempuan yang kebanyakan masuk universiti, budak perempuan yang lebih bekerja, dan mereka bekerja lebih bersungguh-sungguh daripada orang lelaki. Dia buat R&D bro. Dia buat keluar semua statistik sebut nak tunjuk kata orang perempuan layak disama tarafkan dengan orang lelaki. Tapi itu kita tengok di barat, apa saja benda yang orang lelaki buat, semua orang perempuan dia buat. Tidak boleh. Whatever benda. Apa kata dia berita kencing dalam botol lah pula lagi. Adalah kalau tak dekat dia batal kencing dalam botol tak. La ilaha illallah. Fikir apa benda-benda low class dulu. Oh ada cerita ni. Apa yang dah berlaku sekarang ni. Whatever. Apa saja benda yang orang lagi buat. Lihat di Eropah. Semua orang buat dia buat. Apa lagi yang dia convert masuk dalam negara-negara Islam ni. Dan dia buat statistik benda ni dan tunjuk kepada kita yang mana ianya merupakan sebahagian ataupun sebagai penyelidikan ilmiah. Penyelidikan yang menyamakan kaum lelaki dengan kaum wanita dari segi pembentukan tabi'i, susunan biologi dan mental. Dia kata apa ya? Orang perempuan dia jadi komando. Apa jadi komando? Dia kata dia ada masalah. Sebab apa? Sebab fizikal perempuan, fizikal lelaki dia tak lebih kuat ya. Saya silap orang lain kaum perempuan dia punya bodybuilder kena dengan orang lelaki. Jadi nak kata benda-benda ni dibuat tidak boleh dan tidak bukan untuk menyamatarafkan antara lelaki dan perempuan. Sebab dia punya target apa? Masyarakat Islam. Walaupun dia mengorbankan masyarakat Eropah. Ini benda kita kena faham. Maka dari itu dia kata, amatlah wajar kaum wanita mendapat persamaan dengan kaum lelaki dalam semua hak.
Dia kata nak declare apa lagi? Okay, apa lagi tak apa lagi? Apa yang orang lelaki boleh buat, semua orang perempuan boleh buat. Tu yang orang perempuan duk rani tu. Sebab di barat semua benda tu dah berlaku. Kesamarataan telah pun terbentuk. Manakala penjelasan Al-Quran tentang kepimpinan kaum lelaki tidak perlu lagi diambil berat. Padahal Al-Quran dah hantar dah. Yang kata kepimpinan ini adalah untuk kaum lelaki, bukan untuk orang perempuan. Sebab itu bila kita mintes, apa pernah mintes? Semua pernah mintes kan? Atau test ni kita tengok, siapa yang paling power atas papan test ni? Mau tahu? King jalan siapa ya? Pergi mana? Pergi mana? Tapi sebetulnya yang mau jalan ku suka ni king, bukan queen. Queen berjalan ku suka dia akan tahu ibu dia. Tu yang kita kena bunuh queen dulu dia. Padahal kaedah betul king lah power. Ni dah kita berdiri tu habis. Aku pun tak dan tak bodoh. Tu secara indirectly you. Tak tahulah kalau apa tak nampak. Aku tengah minda lagi ya. Dia lagi saripat lagi 5 kali. Aku tak tahu. Okay, mailah test sikit, baru terbuka sikit minda. Okay, macam mana cara strategi nak musnahkan sebuah negara dengan pilihan raya. Lalu kita test. Sebab ni test ni kaedah dah lagu tu dia. Kaedah dia orang kena tahu. Hamzah lagu ni musuh nak pergi ke mana? Mereka kita baca siap dah musuh nak jalan ke mana? Dia tak tahu. Jadi ni kan apa? Okay. Tapi yang tak tahan atas papan test tu queen yang paling berkuasa. Jadi kita tak tahan. Siapa? Cek. Nabi siapa? Cek. Nabi siapa? Ya Allah. Okay. Secara tak langsung indirectly dia telah pun memperbodohkan kita. Padahal Tuhan telah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Sadaqallahul 'azim. Artinya, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, kata Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah telah melebihkan mereka lelaki atas sebahagian yang lain iaitu perempuan. Nah, antara orang lelaki ni Tuhan bagi kelebihan. Antara dia, ibadat dia lengkap. Tapi kita balok kira lebih pada orang perempuan. Dan tu tak tahan. Orang perempuan tak semayang sebulan 7 hari lah. Lelaki tutup 2 minggu. Okay. Puasa boleh betul juga dia. Bini dia tak puasa seminggu. Dia 4 minggu. Boleh tak puasa. Padahal kita orang lelaki ni Tuhan bagi kelebihan. Kita mana ada cuti mah. Tapi start balik sampai kelau dia. Semayang tak boleh tinggal. No excuse. Tapi kita lah excuse banyak-banyak. Itu yang bini tension tu. Padahal Tuhan dah melebihkan kita. Kita tak ada segala benda-benda tersebut. Tapi itu saksi orang lelaki seorang. Orang perempuan tak dua. Nampak? Jadi benda-benda lagu ni yang kita kena reti. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan reti. Okay? Di mana kelebihan lelaki, di mana kelebihan perempuan. Itu orang lelaki ni Allah Ta'ala amanahkan kita menjadi khalifah di muka bumi. Nak berkata menjadi pemimpin dalam keluarga kita khususnya. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Apatah lagi orang yang Tuhan lantik menjadi pemimpin kepada masyarakat. Tapi itu kaedah pemimpin ni dia talented dia panggil. Orang yang ada talent dan gifted anugerah daripada Tuhan. Tapi itu kita kalau orang lelaki dia pemimpin, kita tahu kita tak boleh pay. Jadi boleh lah. Itu apa? Buat leceh lah. Ya, tengok muka cek kodok lah. Dia tak kata, cara ni apa lah. Contoh. Kan, tak boleh pay. Iki pun tak pay. Kan, dia kena buat tu jangan. Jadi nak abang kata, keedah ni keedah gifted anugerah daripada Tuhan. Tapi kita tengok pemimpin ni dia orang ada caliber. Kita punya credibility dia. Karisma dia tu orang. Tapi karisma. Kita tengok dia pun kita tahu. Dia yang boleh jadi pemimpin dia. Dia tengok cara dia bercakap pun kita confident. Yes, that's my true leader. Ni takut pun ni. Cakap entah apa-apa. Dulu lagi pok. Kita faham ke tu? Dikit dia cakap semua. Tak boleh lah. Tunggu apa tak sangka lah. Jadi sahabat kata ni benda yang kita kena faham dalam hidup. Sebab Tuhan dah anugerahkan kepada kita. Especially kita orang lelaki. Betul orang lelaki ni dia kena ada credibility lah. Kaedah nak dapat credibility apa? Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Ini kaedah lah. Sebab bila kita takut kepada Allah, makhluk akan takut kepada kita. Ni kita bertakut orang. Mau tahu. Kaedah kita
lagi ni kena ittaqullah, bertakwa kepada Tuhan, takut dekat Allah Ta'ala. Bila kita takut dekat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan campak rasa haibah ke dalam hati orang. Bila memandang kita, melihat kita, respect. Sebab apa? Sebab benda tu semua main daripada Allah Ta'ala. Tapi itu keedah dia senang. Tapi itu Sayyidina Umar Abdul Aziz menyatakan, aku selesaikan urusanku dengan Allah, Allah selesaikan urusan aku dengan makhluk. Itu kehebatan. Nak kata apa pun, settlekan dulu urusan kita dengan Tuhan. Dengan makhluk ni apa barang? Itu makhluk ni banyak ngadu heran. Seorang-seorang lagi kan 10 orang berat. Itu biasa. 10 orang suka, 40 orang lagi berat. Ada semua ni, kita suka kata ni, bulat dia. Jadi nak apa kata? Biar kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk juga akan menyukai kita. Maka musuh-musuh Islam mendorong kaum wanita bekerja sehingga mereka bebas dari bergantung kepada kaum lelaki sebebas-bebasnya. Jadi lagi tak tahan. Bini bercara, dia office boy. Ya anak. I'm sorry to say. Jahanam dari segi apa? Dari segi creativity sebagai seorang lelaki. Orang perempuan ni memanglah dia baik dengan kita apa semua. Tapi ada time dia bila dia emotional, dia mungkin habis semua. Itu dia bini lelaki tak tahan. Tu yang lelaki bila bini lebih pada dia ke mana pun kena ikut lelaki dia. Kena ikut bini dia. Ni tak nak sengkuput dengan lelaki yang dalam surau ni ataupun tidak, okey? Kalau hang terasa ambil pergi. Tak berasa pun sudah. Bukan kata-kata. Okay. Ikut betul lagi bini kata bang. Alright. Sampai bini nak kena pergi sekali tak kena. Ngeri tu. Apa yang abang nak main kontrol ni hampa tak kenal apa tak tahu. Dia kata macam kenal. Jadi nak abang kata ni keadaan yang berlaku. Tapi itu dalam Islam kaedah nak kahwin kita kena tengok kafaah. Okey. Kufu dalam bahasa Melayu kita panggil kesamarataan ataupun kita panggil level kita. Dah nikah dah nak kata apa lagi. Okey. Maintain bagi elok lah. Tapi yang belum nak kahwin ni kena ingat, kita orang lelaki tak boleh rendah martabat daripada isteri kita. Faham? Sebab dalam mazhab kita sendiri, kalau kita mengaji bab munakahat, kafaah ini dititik beratkan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab kita. Inilah macam kita fikir. Lelaki tak boleh rendah martabat daripada isteri. Okay? Kalau jenis berpangkat-pangkat ni lagi jahanam. Okay? Duk di jabat kena panggil, ya puan, padahal bini dia. Beri. Dia bini ASP, dia macam biasa, tiga cari lah. Ya puan, padahal bini dia. Di rumah tahulah, dia tuan. Tapi sebab aja jangan. Ini benda-benda yang kita kenal tu. Sebab bila kita nak berkeras ataupun nak menyatakan kebenaran, silap-silap dia cantik kita sepang doa. Dia jengkai muka, dia kata bro. Biasa dia bunyi bro. Tu lagi tak tahan dia. Selalunya dia ayu lah. Dia kena ingat tau. Kereta tu airnya banyak panel tak? Dia buh minyak saya tau. Maintenance pun air banyak tau. Kena botol mana tahu lah. Nyong itu ambil lah. Dia bagai tu tau. Tak terlibat kereta pun nak marah. Tak pandai. Masuk orang mana pak. Ada yang ikan nama gini. Tak. Hari tu nama semua pun nama kita. Okay? Supaya dia murid kita. Kalau kerja betul. Nak cerita ni ar-rijal qawwamuna 'ala nisa saja supaya kita faham. Tapi itu Islam ni dia ada atok dan letak cara tu dah cantik. Cuma bila kita tak ikut, kita yang menerima padanya. Padahal dia kata kepimpinan itu berada di tangan lelaki sebagaimana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ayat yang ke-34, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab apa yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. Siapa ni? Orang lelaki lah. Dan itu kaedah nafkah perlu dicari oleh si suami, bukan isteri. Tapi itu nak minta, nak pakai duit bini kena minta izin dengan elok laki-laki, tok-tok laki sekalian. Bukan syok tu belakang. Tak bela benda lagi. Itu dia hentam teruk lah. Semua bagi kita lagi ni. Malah ni dia bela kita. Dia ikut keadaan lah. Hak betul kena kata betul lah. Hak salah kena kata salah lah. Kita tak boleh nak hipokrit pentingkan diri sendiri. Kita kalau bini kerja nak pakai duit dia minta izin. Kalau dia kata buat surat permohonan. Lagi tak dia tak lagi. Kamu tahu bini yang faham tak mahu nak tulis. Kena bini tulis dia kata alright, dia tak pakai BI boleh buat permohonan application form. Boleh. Entah 3 hari.
Okay. Installment monthly 150 ringgit. Okay. Ikut dia kata betul. Dia ada kuasa sebab duit dia. Apa yang ada buat jikai sudah bertapak kaki air tau. Dia kata ni mak air tau. Ni duit air. Tapi orang perempuan dia bila dia cinta, bila dia sayang ni dia lupa dia semua benda tu. Okay, sebab apa? Dia fall in love. Okay, hang buat leceh dia ungkit ni semua. Ya, tu dah tahu. Okay. Jadi kata-kata ni benda yang kita kena faham. Okay, sebab yang mengeluarkan belanja, yang menafkahkan tu kita. Habis tu kalau bini kerja jangan duk tengok duit dia. Kami tahu semua dia yang pasal buat apa pun. Wah. Tahu, betul. Tapi ingat, belanja pada jalan yang dirahmati oleh Tuhan. Ni sak-sak beli skirt, sak-sak ni dia punya iPhone 2, nanti kita tanggung dosa pula. Jadi benda-benda lagi ni yang kita kena faham dalam hidup. Sebab kita orang lelaki. Sebab Tuhan sebut lelaki pemimpin kepada kaum perempuan. Habis tu siapa nak menikah lebih, ingat. Aku sokong kau menikah lebih. Tapi pastikan bini pak-pak duduk rumah. Bukan duduk rumah yang sama pula tu. Duduk rumah siang-siang. Sebelah-sebelah apa? Ni ada seturut pak kan. Semua beli dah. 1, 2, 3, 4. Duduk rumah ni. Tahu kitab dia boleh jadikan dia sebagai role model. Untuk apa? Untuk kita ikut cara dia berpoligami. Ini semua dah makan hasil bininya. Ngeri, malu. Tak tahu apa tak malu. Mereka didorong bekerja. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung pula lah pada bulan yang akan datang. Ada benar nak cari? Yes. Yang memberikan satu sesuatu dari mana dia datang satu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bihaqiqatih. Baru kita tanya, ada setengah tempat, setengah negeri, dia orang punya adat, dia orang melebihkan pembahagian harta pusaka kepada perempuan. Loud and clear, jelas dalam pembahagian harta pusaka berlandaskan kepada Islam, orang lelaki lebih kepada orang perempuan. Jadi nak abang kata, bila dia tanya adat, bila kata adat ni benda yang dibuat oleh manusia itu sendiri, environment masyarakat mereka. Nak jawab secara detail, kita nak kena kaji pula lah adat Tepatih ni, macam mana cerita adat Tepatih ni. Kalau ada orang Nogori kat sini, boleh buat sharing, tak ada masalah. Cuma dari segi hukum, kaedah dia tak bertepatan dengan hukum Islam. Sebab kaedah Islam ni, kaedah faraid yang kita guna, orang lelaki akan dapat 2 bahagian daripada orang perempuan. Ini kaedah yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu dia ada option. Kalau semua ahli waris dia setuju untuk dibagi sama rata, maka benda itu boleh dibagi sama rata. Alright? Jadi nak abang kata, adatnya ada. Kalau ikut kaedah tak bertepatan dengan apa yang dituntut di dalam agama kita. Tapi kalau semua ahli waris setuju mengikut adat tersebut, benda itu tak boleh jadi kesalahan. Sebab kaedah faraid ini dia tak mau bagi berkelahi, tak mau bagi berkelahi, tak mau bagi berebut, tak mau bagi timbul perkara-perkara ketidakpuasan hati bagi mereka yang layak untuk mendapat harta ketinggalan si mati. Habis itu aku pesan, duit ada apa habis, siap-siap. Seperti ni. Dia tinggal padang-padang bacuk nak beli pun tak padang. Dia kata buat tinggal ceret. Ya lagi. Kita orang bayar, orang kita tak orang bayar. Dia sayang bayar lah nak belajar. Punya sanggup nak kereta buruk, tak mau beli kereta baru. Beli. Duit ada beli. Kita nak rasa kereta baru kan, nak rasa apa dunia aja bro. Akhirat itu bukan lain macam kita duduk dunia ni. Nak pakai pok ni naik kapal ni, nak pakai lah. Dah ada duit. Ni takut, ada orang kata lagi tadi banyak-banyak. La ilaha illallah. Duit yang banyak siapa bagi mah? Yang bagi kan? Oh, tahu? Yang katanya bagi ni Ar-Razzaq. Tuhan pemberi rezeki. Mana kalau apa? Aku tak pakai lah. Duk belaga apa? Tak tahu Tuhan rasa dari aku punya apa. Padahal yang kita berpakai ni, kita tukar pakai saja. Milik sebenar hak Allah Ta'ala. Bukan hak kita pun. So bila tukar pakai ni, pakai betul lah. Simpan nanti pakai para itu tak. Ada tu keadaan hidup ni dia kena ambil mudah. Ini betul cakapnya. Apa yang ada buat video aku tukar kereta apa semua. Berdai dekat ni ke tengah ke tukar kereta. Aku punya konsep lain. Abang terus terangnya. Ada duit belanja, tak ada duit ngap. Apa? Kita tak ingat apa dia? Ada duit belanja. Sebab kita tahu dunia ni sebentar aja. Itulah Sayyidina Umar Abdul
zikir kot. Takkan nama simpan zikir kot. Dia tak nak simpan buat apa? Okay. Aku tak reda seandainya harta peninggalan aku digunakan oleh anak aku untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kita boleh take for granted lah bila kita tinggal anak kita untuk guna, untuk jalan fisabilillah. No bro. Anak kita bukan macam kita tau. Iman tidak boleh diwarisi tau. Ini benda kena ingat. Tak kira ustaz, tak kira apa. Okay. Iman ni dia kena dibangunkan. Dia bukan boleh waris. Asal pop ustaz, anak pun jadi ustaz lah. Tak tentu. Benda tak tentu. Sebab itu dia kata, aku lebih rela anak aku menjadi orang-orang yang saleh. Sebab dia jadi orang saleh, Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang yang melakukan perkara saleh tersebut. Itu dia tak tinggal apa. Kita lah mau tahu orang 7 keturunan makan tak habis. Tu tak mati pun duduk libat yang dulu beri anak-anak minum pun. Kita tak tahu. Kan? Nyanyok menyanyok, projek dapat kat nerok itu, kita baran. Jadi nak abang kata ni benda abang nanti ya. Benda yang kita sebut ni. Itu nak kena tanya mereka lah. Tapi ala kulihannya conclusion kita tahu. Ianya merupakan satu masalah yang ada dalam agama kita supaya orang yang dapat harta pusaka tidak berkelahi dan menimbulkan ketidakpuasan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Baik, benar ni? Okay. Okey. Okey, boleh. Okey. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam bihaqiqatih. Kita dah mengaji dan kitab ni. Dia pun habaq kat kita. Islam ni bukan biji sangat. Islam tak pernah mengungkung kita sampai tak boleh gerak dah. Islam tak pernah pun mengungkung orang perempuan sampai dia duduk tak dapat nak keluar mana pun tak boleh dah. Nah, abang kata ada certain part-part yang mana memerlukan kepada orang panggil apa nama khidmat orang-orang perempuan, maka mereka perlu untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Contoh macam doktor-doktor pakar sakit puan. Ni patutnya orang bukan lah yang isi kekosongan tadi. Doktor-doktor ataupun kita panggil doktor nak salin ni. So nak abang kata position yang macam tu memerlukan kepada tenaga orang perempuan. Maka benda-benda lagu tu diharuskan oleh syarak. Masuk dalam kategori fardu kifayah. Bila kita fardu kifayah ni dia bergantung kepada keperluan. Kita kena tengoklah sekarang ni. Habis tu budak-budak perempuan yang benar terbit ni, kita kena pastikan dia ambil kos-kos yang melibatkan kepada bidang-bidang tersebut. Supaya dia ni boleh berkhidmat kepada kaum yang sejenis dengannya. Ini pakar sakit perempuan, doktor lelaki. Tak tahan. Aku pun dulu dah niat. Tapi tak nak orang. Tuan tak pergi. Kan? Niat dia pakai sakit puan. Kalau jadi hang memang ikut. Dia tak apa-apa. Jadi nak abang kata ada part-part tertentu. Lepas tu tengok pula lah macam Gubernur Bank Negara ni. Tak soalan tanya macam Gubernur Bank Negara. Dia tak tahan ni. Jadi nak abang kata kalau ikut kaedah qualified dia, orang lelaki lebih aula duduk di situ. Tapi tak kata apa. Kita jadi cakap lah. Sebab yang buat sistem tu, sistem maker ni orang atas. Orang yang perlu ada fikrah Islam, orang yang kena faham kaedah Islam. Jadi ala kulihannya apa yang perlu kita faham, orang perempuan boleh untuk berkarya, bukan berkarya, berkerjaya mengikut kaedah yang bersesuaian dengan dia. Tak payahlah doktor ambil ni, apa nama khusus jadi sahabat motor, nak jadi pomen. Ini bukan berjahan. Betul lah. Kita pun jadi mokpok dia. Tak apalah dah ni nak pomen motor, ni nak boleh pomen je lah. Pokok dia boleh buka bila motor besar. La ilaha illallah. Padahal itu bagi abang hang padahlah hang buatlah masak kuih ke apa ke jadi chef. Okeylah tenang kata dia. Masalah kita ni, bapak ni tak learn ni. Keluar STP, keluar SPM ni kan. Pakai nak isi UPU apa semua kan. Ada kita tanya anak kita. Kalau tanya apa? Abang kata ambil kos-kos yang bersangkutan dengan hang sebagai seorang perempuan. Dia hang kerjanya menjamin hang punya akhlak, hang punya moral dan yang sama waktu dengannya. Kita tak kuat ambil kos cikgu. Okey. Ambillah kos cikgu. Belajar apa? Bahasa Melayu, matematik. Boleh ya?
Ambil kau cikgu, boleh apa muzik? La ilaha illallah. Macam kita ada banyak option lagi kan. Ambillah option yang kena dengan sebagai seorang muslimah sejati. Jadi nak abang kata bukan Islam tu rugi. Nanti kena faham. Ngaji kita ni dengan bertaksud tak tahu mudah. Aku juga salah. Padahal kita ni tak ajak lagi mulut. Kita masih lagi open minded. Kita masih lagi berfikiran terbuka. Tapi pada benda yang kita boleh open minded tak? Ni Dr. Habak kata anak dia ambil bahagian peragawati. Pasti peragawati. Kan? Dia kira pakai baju tu tayang atas tempat. Pakai baju tu tayang atas tempat. Itu nak kata macam mana Ustaz? Boleh tak boleh? Tobat aku tak boleh. Kan? Memanglah anak perempuan. Takkanlah nak suruh dia display baju, jalan pergi balik catwalk semua sebagai peragawati. Tidak boleh. Jadi nak kata ambillah kos-kos yang bersesuaian dengan dia sebagai seorang wanita Islam. Dan tu ya yang buku ni nak cerita kat kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh wanita-wanita barat. Sebab pok-pok tu mereka pun jadi komando. Berarti India pergi makan tak ulang, tak tahan. Buat latihan kat tangan, aku tak tahu baca apa tak. Aku tahu. Sebab kita baca India nya. Tak pandang kita. Takkan kita orang Melayu komando pun dia hanya perempuan nak mengal dulu. Dia kata komando, tak mengal juga lah. Apa tu orang pilih komando? Jadi benda-benda lagu ni yang buku ni ajak supaya kita faham. Itu je. Hak lain pada tu selalunya dilakukan oleh orang-orang lelaki. Habis tu orang perempuan ni tak salah mengaji tinggi. Anak kita boleh masuk universiti, bagi dia masuk. Pilih kos yang betul. Lepas tu bila dia keluar, jangan duk paksa dia kerja. Tapi nak buat macam mana? Tak kena bayar PTN. Itulah orang nak suruh bagi pengajar percuma. Tu pun tak reti juga. Ketak kaki nak bayar hutang sangat. Bengong tumbuh lah. I'm sorry to say. Sebab mengaji ni memanglah pergi mengaji. Sebab apa dia nak kena kalau kerja? Nak bayar hutang PTN lagi. Orang nak pergi mengajar percuma kata ni retorik lah apa bala. Susah nak cakap kan? Tak ada lagi nak cakap. Tak keluar bengong. Yang tu je. Orang nak pergi pendidikan percuma tak mau lah. Apa tak mau kat tengah kat? Aku nak tengok hak bengong lah. I'm sorry to say. Jangan ada marah lah kita lagi. Kan? Tapi tu anak kita perempuan pun keluar kena kantang biasa. Sebab apa? Nak bayar hutang. Kalau ikut keadaan mengaji saja hutang tak nak. Mengaji percuma. Biar dia mengaji kita. Apa pun. Keluar tak kalau kerja. Dia bukan nak belah lagi kan? Lagi dia hanya nak belah dia. Dah, anak saya kena kerja juga Ustaz. Habis duit banyak. Memanglah duit banyak. Sebab nak kena bayar hutang. Susah. Wallah subhanahu wa ta'ala lah. Tak faham juga tu tak tahu. Yes. Dah jalan ni? Dah semua enggak faham mereka. Balik tidur ke dah. Dengan simpanlah hati tak perhatian lah. Tak perhatian abang. Lagi abang balik abang makan pun tak ada. Aku tak dapat dah. Jadi nak kata macam tu. Dekat-dekat dengan election ni ingat. Pilihan di tangan anda. Bukan kempen. Nak habak saja. Supaya reti, terbit, buka minda. Sebab kita mengaji buku ni buku high class tau. Walaupun dia first layer tapi dia high class. Minda ketiga. Tak boleh ingat minda ketiga ni. Apa ada tak ingat boleh? Ni orang minda ketiga punya sekian. Orang nak pergi nukri. Aku apa? 5 tahun tak lagi. Tak tukar lah. Apa yang tu pun tak. Payah memang kena kerja kan? Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Bihikmatika wa ansur alaina min khaza'in rahmatika. Wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.